Okay, cikgu minta siapa tadi ya? Aduh. Sorry kejap. Akmal Rizal, tolong baca doa sikit. No. Ya. Baca doa Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min hadaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, amin ya rabbal alamin. Allah. Okay, so hari ni kalau dapat ambil masa tak banyak, kita nak buat yang dalam masa yang singkat lah. Cuba Okay, so sebelum tu cikgu ambil yang set tudingan 1 ni. Memang dia dalam versi BM je lah sebab cikgu yang buat tu dia nak cepat. So kebanyakan soalan ni based on textbook. So biasa awak kan cikgu dah kata mesti berpandukan textbook. Okay, so boleh nampak tak skrin? Boleh ke? Okay. So biasanya awak dapat table. Sekejap Biasanya table kita macam ni kan. So biasanya kat sini dia bagi item. Item ni bahan lah. Okay, lepas tu dia bagi I, indeks harga. Lepas tu biasa dia bagi W. Okay, ini kalau lengkap lah. Okay, so sekarang ni dia tukar cara tulis saja. Dia dah ke bawah kan. Maksudnya sama je bacaan dia. Maksudnya ada item A, ada B, ada C. I dia 80, 130, 140. Kemudian ada X, ada Y, ada Z. Cuma uniknya soalan ni, dia tak ada X, Y, Z tu. Dan maklumat dia sangat sikit lah. Okay, so awak kena tengok bacaan dia. Dia ada bagi composite index, indeks gubahan. Okay, so kena baca satu-satu. Mula-mula dia bagi antara A dengan B. Biasanya awak buat composite index, A, B dengan C tu serentak. Semua sekali, package. Tapi kali ni dia nak macam ada persamaan serentak lah sebab ada 3 unknown. So dia kata kalaulah A dengan B, tahun memang tak tukar, masih lagi based on tahun yang sama. Okay, so dia ada bagi kalau A dengan B, 120. Kalau A dengan C nanti, 125. Okay, so awak kena buat 2 kali indeks gubahan. So yang pertama, buat pasangan dia, macam biasalah kalau indeks gubahan. Awak kena tahulah pasangan dia yang ni, A dengan B. So dengan yang ni Okay, so cikgu akan tulis kat sini. 80X tambah 130Y bahagi dengan pemberat. Jumlahkan pemberat. Tak nampak pemberat dia tak ada nombor. So letak je X tambah Y. Kemudian dia dah bagi dah. Jawapannya ialah 120. Okay, so settle. Tapi kalau boleh kita dah tahu dia macam nak jadi persamaan serentak. Cuba pemudahkanlah. Ni naik ke atas sebab dia boleh selesai lagi ni Okay, so 80X tambah 130Y sama dengan 120X tambah 120Y. Kalau ada X dengan Y tak boleh selesai. So awak hanya mampu tolak kemudian tinggalkan dulu jawapan tu. Ataupun kalau kita tengok soalan nak nisbah. Awak kena ingatlah nisbah tu ratio. Nisbah tu sama juga dengan kalau awak dapat pecahan. Awak boleh tukarkan dia jadi nisbah. So kita aim pecahan. Okay, memula tengok apa yang boleh ditolakkan. Sini ada 120X, tolak 80X. Cikgu yang pindahkan dia ke kanan. 80 ni yang cikgu pindahkan. Sebab cikgu tengok 120 ni lebih besar. Nak elakkan negatif Okay, kemudian sebelah kiri, 130Y tolak 120Y. Okay, apa yang tinggal? Sini akan tinggal 10, betul 10Y. Kat sini akan tinggal 40X. Okay, sini sebenarnya dah boleh simplify lah. Okay, katakan awak nak Y per X sama dengan 40 per 10. Okay, so jadilah awak punya jawapan adalah Y per X sama dengan berapa? Kalau potong 41. Okay, 41. So sebenarnya kita dah dapat dah nisbah ni.
Kalau dia nak X, nisbah Y, nisbah Z, sebenarnya Y dah dapat 4, X dah dapat 1. Yang belum ialah Z. Okay, so nak dapatkan Z mestilah libatkan C sebab huruf C tu ada Z. Okay, buat sekali lagi. Sebab awak dah tak ada pilihan lain sebab awak persamaan awak tu macam terhad. Okay, so awak buat dengan cara menggantikan. Contohnya kat sini A dengan C. Kalau A dengan C 80 darab X tambah 140 darab Z per X tambah Z samakan dengan 125. Okay. So nak gantikan X ni 1 pun boleh ke tak boleh? Boleh ke? Boleh lah sebab dia nilai yang sama. So kalau nak gantikan X 1 dia akan jadi 80 tambah 140Z sama dengan, okay ni dah jadi 1 Okay, so 125 tambah 125Z. Okay, pindahkan dia. Cikgu pindahkan 125Z ke sebelah kiri. Okay, sebelah kanan ada 125 tolak 80. Okay, so berapa balance kat situ? Ini akan jadi 15 ke? 45. 15Z sama dengan 45. Okay, so berapa Z kita? 3 kan? Okay. So kalau dia kata cari nisbah X, nisbah Y, nisbah Z, jawapan akhir mestilah tulis balik X, nisbah Y, nisbah Z. Bawah dia tulis 1, nisbah 4, nisbah 3. Okay, ni kata-kata soalan yang bukan rutin lah. Kalau rutin biasanya bagi jadual. Lepas tu macam biasa awak tahu dah apa soalan nak. Okay, ni salah satu soalan yang berbeza. Okay, so X, Y, Z ni ingat. Kalau nisbah, dia punya tips dia biasanya jika nisbah, jawapan mestilah integer positif. Pemberat, contohnya awak kata secawan. Awak guna cawan sebagai pemberat, so cawan tu integer. Dia nak 1 cawan, 2 cawan, tak nak 1.5. Biasanya tak dapat macam tu. So boleh double check lah jawapan kalau rasa dapat point. Salah lah tu biasanya. Tengok case tengok case. Takutkan dia tukar jadi kebat. Mungkin dia bagi case yang logik untuk perpuluhan. Kena terima lah kalau duit ke Okay. So sekarang ni tengok. Ni soalan A dengan B ni masih di bawah tajuk yang sama. Okay. Tengoklah adakah tajuk dia sama. Sama masih sama. Harga bagi cas perkhidmatan di sebuah agensi tak sama. So ini dah cerita tentang benda lain. So A dengan B ni tak berkait. Okay, so dia ada sebut harga. Lepas tu dia ada bagi RM. Dia sebut harga, dia bagi RM. So awak tengok tahun yang dia bagi. Okay, tahun dia 2021. Jika meningkat, awak tahu lah kalau dia increase 15%, awak mesti dalam kepala awak ada 100 plus 15. So 115%, maksudnya 115%. Okay. So situ kita dah nampak ada 115, tapi dia kata pada tahun 2022. Okay, sekarang hitung indeks harga. Dia tak nak duit, dia nak indeks harga. Okay. Tahun 2022 menggunakan tahun 2021 sebagai tahun asas. So awak tahu formula indeks harga ialah P. Okay, tahun yang diberi darab 100. Okay, sekarang letakkan maklumat yang ada. Yang terlibat ialah sini meningkat sebanyak 100. Okay, so dah jadi 115. Okay, kemudian P22 itu adalah soalan. So salin balik. Okay, P21 tadi kita letak RM150. Darab 100. Okay, so kalau awak kira dapat berapa kat sini? Okay, yang ni awak tahu dia P adalah harga. So letak RM. Okay, RM berapa? Tolong kira je. 172.5. 172.5? Yeah. Boleh tak buat macam ni? Kosong tambah kosong kau. Tambah kosong, dan kalau boleh cikgu nak untuk exam kali ni letak RM letak RM. Letak unit. Okey, orang lain sama jawapan, betul Betul ke?
Okay, so kejap cikgu cek juga. Okay, skema ni nanti cikgu akan bagi skema lengkap ni tengok salah. Maksudnya salah baca soalan ni. Okay, so dia kata indeks harga bagi cas perkhidmatan. Adakah ni indeks harga? Ni indeks harga ke? Sebab ni jawapan. Ini indeks harga ke bukan? Bukan. Sebab tu kita kata kadang-kadang kita buat nak cepat, kita tak baca. Soalan ni macam bukan rutin lah ni. Kalau soalan rutin, dia akan bagi, dia suruh cari macam harga. Sekarang indeks harga maksudnya simple sahaja. Biasanya satu markah je untuk soalan ni. Berapa? Siapa boleh jawab? Kan dia dah nampak jawapan tadi. Okey, berapa? Yang ini, yang cikgu dah conteng kat tepi. Itu adalah indeks harga. Itulah indeks harga dia. Naik 15%. Okey, so soalan yang kedua. Kalau nak ikutkan yang kita buat tadi tu harga. Tapi soalan ni macam libatkan tahun lain. Okey, dia ada 23, 22, 21. Okey, so kalau boleh buat teruslah bibir tu. Okey, so sini darab, sini bahagi 100. Okey, susunan dia macam yang cikgu kata sebelum ni lah. Awak mesti susun tahun yang kecil dulu. 22, 23. Okey, cuma kat sini dia kata kadar kenaikan tahun 22 hingga tahun 23. So yang ni, yang atas ni, yang lengkung ni sama dengan kenaikan 21, 22 yang ni. 21, 22 tadi yang ni 115. Dia kata sama. Okey, so sama lah kan? 115 juga. Okey, kalau awak kira yang ni, awak akan dapat, sebenarnya awak akan dapat tahun yang ini, yang kat tengah ni menuju daripada hujung ke hujung. Maksudnya daripada 23 base 21. Okey, dan soalan, highlight soalan dia kena harga. So pastikan jawapan akhir kita duit. So bila kita buat yang macam ni, okey, adakah kita dapat duit kat sini? Kita dapat indeks perubahan. Kita dapat indeks perubahan atau kita kata indeks harga. So berapa kat sini? 132.25. 132.25. Okey, ni bukan duit, 25 sen. So kalau awak bagi 132, okey ni ambil langkah berhati-hati lah kalau bagi yang ni. Ada masa betul tapi kebanyakannya salah. Sebab apa? Walaupun ni 4 angka bererti, kadang-kadang dia tidak dikira sebagai G2. Dia tak G2. So ingat, kalau ada banyak pun nombor kat depan ni, ada titik perpuluhan, awak mesti bagi selepas titik tu lagi 2 angka. Contoh sini ada macam ni lah. 132 ni memanglah ada angka bererti tapi dia sebelum perpuluhan. So selepas titik ni bagi lagi 2 angka. So itu dari segi ke G2-an G2. Oops. Okay, so dah dapat yang ini. Macam mana? Sebab kita bukan nak indeks harga. So kita nak pakai indeks harga yang ni. Nak pakai yang ni untuk dikira dalam unit harga. Okay, so guna formula I sama dengan P. Tahun bila yang dia nak? Okay, dia nak 20 indeks bagi cak 1. Okay, jadi harga bagi cak tersebut. Okay, P per P darab 100. Okay, harga bagi cas perkhidmatan. Okay, awak tak boleh ambil lain lah sebab awak kena ambil yang ni. Awak kena ambil ni dengan ni. Sebab itu adalah jawapan dia. Okay, so kena letak sini 23, sini 21. Kat sini letak 132.25. Kat sini, okay, masukkan harga yang dah ada 150 kat bawah. Darab 100. So atas ni P23. Okay, so harga, berapa harga pada tahun P23? Pada tahun 2023 harganya akan jadi, ni terus ambil kalkulator dan kira. Okay, RM berapa? 98.38. 98.38. 98.38. Okay, so ni duit. So mesti sen dia betul Macam mulut. Macam mulut. Macam mulut. Bentuk. Bentuk macam mulut. Ya. Yeah. Okay. Settle kan untuk soalan yang berkaitan dengan indeks harga yang bukan rutin ni lah. Okay. So soalan seterusnya. Okay, cikgu tak ambil semua lah sebab cikgu nak tarik beberapa soalan yang cikgu target lah. Okay, so ni
Ini kalau awak tengok kat sini, dia adalah berkaitan dengan, berkaitan dengan apa ni? Kalau nampak macam ni. Janjang. Awak boleh tahu dia janjang. Cuma awak kena check lah, dia tak sebut ni adalah janjang geometri ke janjang aritmetik. Okay, so kalau dia janjang geometri. Okay, kejap ya. Kalau janjang geometri ada A dengan R, kalau aritmetik ada A dengan D. Okay, so cara check dia, kena check lah. Kena check yang nampak. Macam mata senyum. Yang nampak ada 3 ni je yang boleh kira. So awak kira 2 kali. Okay, awak kira sebutan kedua. Mula-mula kira dengan tolak. Okay, masa awak kira dengan tolak tu, catatlah sikit kat tepi tu Okay, bukanlah kita kata conteng tapi catat je. Kalau kita kata dia adalah D, 1536 tolak 1024. Sekejap cikgu nak. Mana tadi? Okay, tolak. Okay, sekejap. Okay, dapat berapa kat sini? 512. 512. Check pula yang kedua. Kena juga check sebab kita kalau dia tak sebut, awak memang kena tunjuk yang waktu semak dia janjang apa. 768. 368. 7. 768. Okay, cuba check R. Kena check, tak boleh check sekali, dia kena check 2 kali. 1.5. 1.5. Okay, satu lagi. Sama lah kot. Oh tak sama, jenuh lah tak boleh buat. Sama ke? Okay, 1.5. Okay, so awak kena bagi tahu kat sini dia adalah janjang geometri. Dia tak suruh buktikan, ni kita nak start nak pakai formula lah sebab kalau tak tahu dia janjang apa, nak guna A ke R. Nak guna D ke nak guna R. Okay, so sekarang ni, okay, tengok balik soalan dia. Dia kata jujukan ni menunjukkan bilangan. Hari ni ada 1024 orang. Esok ada 1536 orang. Sampailah ada satu hari tu 26,244 orang. Ini bukan jumlah 26,000 ni bukan jumlah. Ini pada hari tersebut, hari yang ke berapa ada 26,000. Maksudnya hari tu dah makin hari yang mendatang lah. Okay, so awak tak tahu ni T yang ke berapa? Yang awak tahu ni T yang pertama, T yang kedua, T yang ketiga. Sampai sini dah tak tahu tengah-tengah, ni adalah T yang ke N. Awak tak dibenarkan list. Jangan listkan sampai habis. Maksudnya awak tambah darab sampai dapat ni. Tak nak. Kita mesti guna rumus. Kalau dah tak ada idea sangat, awak list je lah. Ada rezeki, adalah markah. Biasanya tak ada markah untuk listing. Okay. So, apa kita buat? Kita kena cari berapa T ni, T yang ke berapa. Sebab soalan sebenarnya bukan nak T. Soalan nak S. Soalan nak jumlah. Kalau jumlah tu S. Tapi kita terpaksa cari huruf N ni dulu. Okay, so formula dia ARN tolak 1. Disebabkan N ni tak diketahui, kita tak tahu dia T6, T7, tak tahu. So dia adalah nombornya 26, 24, 4. Okay, manakala A tadi dah tahu, A adalah 1024. Okay, R tak tahu. Dan N pun tak tahu. Okay, so dia akan tergantunglah macam ni. Okay, cuma soalan cikgu boleh tak 1024 ni pindah ke sebelah kiri ni? Boleh ke? Boleh sebab sini darab. Okay, so pindahkan dengan sifir bahagi jadi berapa? Bahagikan dia jadi? 2.58. 2.58. 63. Okay, 2.5. Sekejap. Sekejap nak kira. Dua point berapa tadi?
25.63. 25. Ada pecahan tak untuk ni? 25.63 kau. Yelah, tak pecahan. Cuba convert pecahan, boleh tak? 6561 per 256. Sebab kita tengok kalau ada indeks tu kita tak nak point lah. 651 per 6561 kau. 6561 per 256. So kita ambil pecahan. Okey, 2, 1, 256. Okey, sebab apa? Sebab dia ada indeks kat sini. Okey, indeksnya ada dua lah. Satu dia akan jadi indeks juga sebelah kiri. Sini indeks. Sini pun indeks. Okey, kalau dia tak mampu dia kena ambil log. Okey, so sekarang terpulang lah. Katakan kat sini awak cuba dulu. Nak cuba pun macam tak ada manfaat jugalah sebab R ni tak tahu. Kalau katalah sini nombornya 3. Bolehlah awak cuba nombor 3 kat sini. Tapi disebabkan sini memang tak ada number. So awak memang tak nak kena ambil log 10. Log 10. Sini pun ambil lah dia log 10. Cuma awak kena ada idea cepat sikit lah sebab ini bukan tajuk indeks. Ini tajuk janjang. Dia pinjam bab indeks. So kita tak nak step by step dia panjang sangat. Okey, yang pertama 6561 per 256. So kalau awak tengok sini memang tak ada number. Sini pun tak ada number. So 651 ni pun boleh je nak ambil perpuluhan. Boleh ambil perpuluhan tadi. Kalau ambil pecahan macam ni pun tak ada masalah. Dengan syarat kena pandailah tekan kalkulator log 10 untuk pecahan. Biasanya kita akan letak bracket macam ni. Okay, so awak kena tahu hukum log n tolak 1 ni pergi depan. Okay, cuba tengok cara cikgu tulis. Betul ke tak? Ada tak kesalahan? Memang Cikgu. Aha. Nak tanya ya R tu nisbah sepunya je tu. R nisbah sepunya dah ada kan? Bukan 1.5 ke? Okey. 1.5 tadi 3/2 kan? Cikgu. Okey, so kalau macam tu, sekejap. Okey, cuba tengok ada tak number 3/2 kuasa berapa? Contoh 3 kuasa berapa dapat 6561? Ada tak? Okey, cikgu ambil kalkulator sekejap. Okey, ada tak? Kalau ada lah. Kalau tak Ada ke? Okey, tak ada. 3 kuasa 8 boleh je? Okey, kalau 3 kuasa 8 dapat 6561. Okey, tapi kalau 2 kuasa 8, kena 2 pun kuasa 8. Tak dapat tu. 2 kuasa 8 kau dapat 256. Dapat selamat. Dapat jangan ambil log. Itulah tips dia. Maksudnya kalau dapat jangan ambil log. Boleh tapi nanti panjang. Okey, so kita tukarkan 6561 kepada 3/2. So kuasa yang kita pilih 8. Okey, so dah jadi shortcut lah kat sini. Ni kira dah nak siap lah ni. Awak ambil 8 samakan dengan n tolak 1. So n kita ialah berapa? 9. 9. So biasanya kita tak nak n tu sebelah kanan. Kita nak n tu sebelah kiri. So boleh padam je lah yang sebelah sini. Okey, kalau N9, kita bukan nak N9, kita nak jumlah. Berapa jumlah orang yang dah kena suntik vaksin. Okey, kalau memang sistem MySejahtera tu dia ambil ikut nisbah ni 1.5 sehari. Maksudnya ratio dia 1.5 peningkatan dia. So pada hari ke-9, berapa jumlah orang yang telah divaksin. Sebab tu kementerian biasanya dia boleh kira dengan cepat. So dia kena kira S9. So S9 formula dia A bracket Rn tolak 1 per R tolak 1. Okay, A awak tadi masukkan balik 1024 1.5. Cikgu tak ambil 3/2 sebab sini senang nak tulis 1.5. N dia 9 tolak 1. Dia bukan 9 tolak 1 kecil tolak 1 ni besar. Per 1.5 tolak 1. Kalau perasan, formula untuk hasil tambah ada 2. Satu lagi adalah kalau awak tersilap pakai A 1 tolak R kuasa N per 1 tolak R. Awak mungkin akan tersalah pakai. So dia tak ada efek sangat. Dia
dia efek yang besar lah. Cuma macam ni. Nak tulis dia nanti dia akan jadi negatif lah. Kalau awak kira nanti awak akan dapat negatif. Awak bayangkanlah 1 tolak 1.5 mestilah dapat negatif. So atas negatif, bawah negatif, akhirnya akan jadi positif. Okey, sama juga dengan yang kita pilih yang warna oranye ni. Positif dengan positif tetap sama. Maksudnya tidak ubah jawapan. Cuma tersalah pilih sebab awak macam tak alert mana satu formula nak pakai. So bila kita nak guna formula yang kali hitam ni, bila R kita kurang daripada berapa? 1. 1. Maksudnya kalau 1/2 pun kena guna yang ni. Kalau dia 1, kita boleh guna. 1 tak boleh lah sebab kalau 1 habislah dia kosong nanti. 1 tolak 1 kosong. Okay, so berapa jawapan ni? Ambil kalkulator. 76,684. Okay. So jumlah keseluruhan orang yang telah divaksin pada hari ke-9 ialah 684. Ini adalah orang bukan kucing orang. Tengok yang divaksin tu siapa. Okey, katakan dia kata cari jumlah penerima vaksin. Ini tak apalah, tak tulis orang. Okey. Cikgu nak tengok satu lagi, soalan 6. Okey, graf ni kalau awak tengok nama dia betul-betul. Satu nama dia fx sin x. Gx cos 2x. Okey, sekejap. Oh, cikgu tak ambil ke? Okay, so sekarang ni soalan dia cari nilai-nilai X. Kalau perasan sebelum ni dia tak bagi graf tapi dia bagi persamaan. Okay, so sebenarnya awak kena ambil jadikan dia persamaan. Okay, so untuk kes ni macam mana nak buat? Sebab kita kalau nak cari nilai X maksudnya kita sedang cari sudut. Sudut. Apa sudut yang menyelesaikan persamaan berikut? Okay, macam tu. Sebab dia nak kedua-kedua gelombang ni bertemu. So, bila bertemu, kita kata fx sama dengan gx. Okay, soalan A. Fx akan sama dengan gx. Okay, so sin x sama dengan cos 2x. Okay, kalau yang ini sudut dia sudut tunggal, ni sudut biasa. Yang ni sudut berganda, so dia tak boleh ngam. Kalau nak ngamkan dia, awak kena convert juga satu. So, kita kena convert yang mana? Yang ni. Yang ni dah tak boleh dah. Yang ni dah tak boleh nak tukar dah. So awak kena ingatlah cos 2x kan ada banyak kan? Banyak ya. Ada 3. Mana yang lebih sesuai? Mestilah yang ada perkataan sin. Tak nak ada sin dengan cos. Mesti yang nak yang sin saja. Yang mana? 1 tolak 2 sin. Ambil yang kedua ke? 1 tolak 2 sin. Yang cos ketiga. Yang ketiga Okey, yang ketiga. Kita pilih yang ni. Kita tak payahlah ambil cos. Kalau ambil cos nanti macam tak menyelesaikan juga. Kita ambil yang ni. So gantikan kat sini. Sin x sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Okey, awak nampak kuadratik. Susun. Kuadratik awak sini negatif. Bagikan dia jadi positif. Duduk kat sebelah kiri. So dia duduk sebelah kiri Sin x ni masih positif. 1 ni pindah juga jadi negatif. Okay, so kat sini sebenarnya kuadratik. Kuadratik yang tersirat dia macam 2x kuasa 2 tambah x tolak 1 sama dengan kosong. Mata awak mesti nampak macam tu. So bracket awak siapa? Kalkulator tolong kira kat awak apa x-nya. Okay, dapatkan x dulu. X 1/2 dengan x negatif 1. Okay. So dapat 2 ni. Tapi ni x sebab kat sini huruf x. Sekarang kat sini huruf sin x. So awak kena tukar jadi sin. Dekat huruf X tu nanti tukar jadi sin So kat sini cikgu akan letak 2 bracket. Soalan yang bab lain ni, soalan ni bab trigo. Tapi ada kuadratik. Trigo tapi ada kuadratik. So dia akan bagi yang boleh faktorkan. Setakat ni tak jumpa lagi yang dia bagi ada guna negatif B plus minus square root B square. Ni tak ada. Sebab ini bab lain, cuma pinjam je bab kuadratik. Apatah lagi penyempurnaan kuasa 2. So awak jangan risaulah, biasanya nombor-nombor ni boleh difaktorkan. So kalkulator bagi X tadi awak salin balik kat sini.
Okey, tapi ingat awak kenalah tulis sin. Tukarkan dia sikit. Kalkulator tak tahu awak tedang kira pasal apa So awak letak sin kat sini. Okey, faktor ni masukkan ikut hukum kuadratik. Masuk jadi sin, tolak. Yang ni jadi tambah. Okey. So kena tahulah yang ini dia ada dua jawapan. So ada tak yang nak reject? Ada tak yang orang rasa kena reject? Ataupun dua-dua tu boleh terima sebagai jawapan? Dua-dua tu kena ambil. Kadang-kadang nampak negatif satu macam nak reject. Tapi fikir balik. Graf sin awak ada tak kawasan yang negatif satu? Ada. Ada kan? Satu dengan negatif satu. Okey, ataupun bila awak tekan kalkulator shift sin, kena tekan tak negatif? Tak ya. Jangan tekan negatif. Sebab kena ingat yang simbol negatif ni untuk tunjukkan dia sukuan ke berapa. Sini simbol dia positif, sukuan yang ke berapa. Okey, so macam mana dengan sin yang positif? Sukuan pertama dan kedua. Okey, so negatif, sukuan ketiga dan Keempat. Okey, so awak cari dulu shift sin 1/2. 30. Okey, 30. 30 ni sukuan yang keberapa tadi? Satu. Yang pertama. Sama. So dah settle lah yang ni. Okey, macam mana dengan sukuan kedua? Tolak satu buah. Tolak. Okey, mungkin ada yang tak ingat. Awak kena ingatlah kalau sukuan kedua kat sini, sudut yang kita ada tu ingat sudut dia semua bentuk rama-rama ni. Sudut yang kita ada sekarang kat sukuan kedua yang ni nombornya 30. Sedangkan pada sukuan kedua, sudutnya datang daripada sukuan pertama sampai garisan ni. Yang colour kuning ni. Okey, so cara nak kira kuning ni 180 tolak 30. 180 tolak 30. Tak nak tulis pun tak apa yang ni. Okey, boleh terus tulis jawapan. Okey, macam mana dengan cerita sebelah kanan ni? X kita berapa? 90. Oh, 90 Okey, cuma ni kena hati-hatilah. Sebab biasa nombor yang nombor satu ni mesti melibatkan graf. So awak kena hafal sikit bentuk graf. Kalau 90 dapat 1. Ni 90. Tapi kita nak negatif 1. Yang ni. So berapa kat sini? Sebab berapa? 270. 270. So yang ini tak boleh. Yang ini perlu tak sebenarnya? Tidak. So sebenarnya untuk number-number yang special angle, kan ada special angle tu. Ada beberapa yang special, biasanya yang ada dekat graf lah. Nombornya 1, negatif 1 dengan kosong. Kalau contoh sin X sama dengan kosong. Awak tak perlu tekan kalkulator. Awak mesti tahu graf ni bentuk ni kat mana dia kosong. Ada 3 tempat. Dekat kosong, dekat 180, dekat 360. Sebab kalau awak tekan shift sin kosong, nanti dia akan bagi jawapan kosong. So lagi 2 value ni awak kena tahu sendiri daripada graf. Kalau tak ingat juga, tips dia ialah tekan kalkulator. Awak kena tekan kalkulator untuk sudut-sudut yang berikut iaitu 0, 90, 180, 270, 360. Tapi habis masa lah. Maksud cikgu tu awak mesti ni kena tunjuk jugalah sebab in case Okey, katakan awak tak tahu negatif 1 ni siapa punya. Awak tekan sin 0. Okey, yang cikgu sebut tadi. Okey, habis salah. So tekan sin 90. Okey, 1 salah juga. Maksudnya macam tu. Ulang sampai dapat yang betul. 80 salah. Okey, dan akhirnya bila awak tekan nanti 270 baru betul. Okey, so bolehlah. Dah dapat dah. So jawapannya 270. Okey, so akhirnya mesti salin balik. Salin tu susun ikut menaik. Okey, kat sini baru kita boleh dapat final answer dia. Boleh dapat final mark dia. Kalau awak tak berterabur maka awak tak nak. Kalau sini ada, tu tak dapat markah penuh. Markah penuh pada garis ni, sebaris yang ditulis semula. Okey, boleh cikgu terus? Boleh. Boleh go. Okey, so yang ini pun kita nak kata dia sedikit berbeza lah sebab awak tengok graf ni dah disediakan.
Okay, dia dah sedia graf. Satu graf dia dah sedia. Sepatut kita biasa ada 3 garis. Okay, so lagi 2 saja yang tinggal. Yang awak kena reka sikit. Okay, cuba awak reka sikit apa cerita dia. Dia ada bagi kalau pekerja asing, X. Kalau pekerja tempatan, Y. So bila nampak je perkataan pekerja tempatan, gantikan dengan Y. Melebihi pekerja asing. Okay, yang ni tengok ada 2 keyword kat sini. Satu dia kata exceed. Biasanya kalau English dia tulis exceed. Lepas tu ni dia akan kata at most. Okay, so yang mana satu simbol? Yang ni. Okay, exceed ni maksudnya Y melebihi X. Dia lebih daripada X. So markah dia lagi banyak. Bilangan dia lebih banyak. So dia boleh ditolakkan dengan X. So dia lebih besar. Y tolak X. Selebih-lebihnya tadi macam ni. Lebih besar macam ni. So kalau kita nampak perkataan lain, kita tukarkan dia terbalik. Selebih-lebihnya. 60. Okay, kalau awak perhatikan kat sini negatif X. Awak rasa ada masalah tak untuk graf? Tak ada. Tak ada Tapi kalau macam ni ada masalah. Sekejap, cikgu kena tunjuk. Kalau dia, okay, X yang tolak dengan Y. Okay, ini wajib tukar. Wajib tukar tu maksudnya kita tak nak nampak negatif Y. Sebenarnya boleh je tak tukar untuk markah yang satu ni dapat. Tapi nanti masa awak nak lorek nanti tak dapat. Takut awak nampak, oh ni kurang lorek bawah. Sedangkan ni negatif. Dan awak kena ingat kalau negatif ni berpindah ke sebelah kanan, dia akan jadi positif. So dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi Y tambah 60. Tinggal X. Okay, masa nak lorek nak tengok X ke nak tengok Y? Y. So bila Y awak akan baca macam ni. Y lebih besar. Y lebih besar. So bila Y lebih besar, loreknya sebenarnya atas. Kalau macam ni awak baca lorek bawah. Okay, ingat Kalau Y tu negatif, awak tukarkan dia sebelah kanan. Okay, yang kedua, lebih kurang soalan exam awak hari tu, dia bagi ratio. Okay, ratio. Tapi dia punya simbol sekurang-kurangnya. At least. Pekerja tempatan dulu. Baru pekerja asing. So, pekerja tempatan Y perkan dengan pekerja asing X sekurang-kurangnya 3/5. Tolong jangan tinggalkan jawapan macam ni. Tak nak. Kalau Y dengan X ni dua-dua unknown, X yang kat bawah ni mesti pindah. Okay, dia belum lagi jadi inequality Y lebih besar 3/5 X. Okay, ni betul. Kalau awak cakap 5, Y lebih besar 3X pun betul. Yang ini je yang kita kata tak sempurna. Y per X. Okay, siapa yang buat macam ni lagilah teruk Y nisbah X sekurang-kurangnya 3 nisbah 5. Ini memang totally out lah. Salah. Tak boleh tak boleh. Mana ada macam ni Ada nisbah, ada simbol. Tak ada. Okay, so kekangan yang pertama kita dah tulis. Kekangan constraint yang ketiga diwakili oleh rantau berlorek. Okay, awak pun nampaklah rantau berlorek ni. Sebenarnya rantau berlorek ni dia tak ada nama. Kalau perhatikan dia tak ada nama. So dia nak awak yang bagi nama ni. Dia bukan setakat nak nama, dia nak cerita. Apa cerita dia? Pekerja asing lebih banyak ke? Macam tu. Dia nak awak reka ayat tu. Okay, so mula-mula buat apa? Tengok pintasan dia 160. Awak mestilah Y, MX tambah C. So C dah tahu dah 60. 160. Okay, macam mana dengan kecerunan? Boleh kira tak? Boleh kau. Okay pun. Ataupun awak nampak tak dia ada pintasan X, ada pintasan Y. So biasanya macam mana kalau awak dapat persamaan ni macam ni? Awak kena ingat awak biasa buat graf. Kalau awak dapat pintasan X dengan pintasan Y, macam mana bentuk graf awak? Macam mana bentuk persamaan awak? Y tambah X kan? Kan, macam ni kan? 60 sama kan? dengan 160. Sorry, 160. Kalau nampak pintasan X sama dengan pintasan Y, so tak payahlah buat Y, MX sama C. Kalau buat pun awak akan dapat ini juga. Okay, so yang ini
Awak dapat X tambah Y sama dengan 60. Dia lorek mana? Bawah ke atas? Bawah. Bawah, so tukarkan simbol sama dengan jadi kurang dan sama. Sebab dia solid dia tak putus-putus. Okay, so kita kata kurang dan sama. Okay, rekakan ayat dia. Dia nak ayat. Dia kata dalam perkataan. Okay, apa perkataan yang sesuai? Go. Jumlah. Ya. 160 kau. Asyik tertinggal je. Okay, apa ayat awak? Jumlah. Kalau tambahkan jumlah tadi. Jumlah. Jumlah apa? Tengok perkataan yang digunakan kat sini. Sebuah kilang mengupah seorang pekerja. Okay, jumlah pekerja lah. Tak payahlah cakap asing ke apa. Jumlah pekerja sekurang-kurangnya ke selebih-lebihnya? Selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya berapa? 160. 160. Ini kita kata bukan rutin lah. Ini pernah keluar dalam SPM sebelum ni. SPM tahun 2019, 18 rasanya. Okay. So lepas settle bagi ni, dia kata pada halaman berikut, pada halaman tadi, awak kena bina dan lorek. Okay. So bina dan lorek. Macam mana nak bina dan lorek? Cikgu dah ajar sebelum ni. Kalau yang ini, dia ada dua. Satu Y tolak X. Okey, satu lagi tadi Y lebih besar 3/5X. Okey, biasanya kena buat jadual. Okey, dua je lah sebab satu lagi kita dah ada. Okey, yang mana boleh ambil silang kosong-kosong tadi? Biasa kita boleh ambil untuk yang ada tolak atau tambah. Tapi biasa tambah lah. Kalau tolak ni awak tengok kesesuaian dia. Takut dapat negatif. Okey, macam mana kalau X kita kosong? Y kita berapa? 60. Okey, Y 60. Kalau Y kosong, adakah sesuai? Tak sesuai, dapat negatif. Tak itu negatif. Dapat negatif. So untuk kes ni tak sesuai. So awak kena plan lah apa-apa number yang ada pada skala. So tengok skala tadi. Dia guna 20, 40, 60, 80. Okay, so awak pun pakailah sifir yang jauh sikit daripada kosong. Okay, so berapa? Katakan mana yang senang kira? X ke Y? X ya. Okay, katakan awak nak X, awak letak X 40. So pengiraan dia ialah Y tolak 40 samakan dengan 60. So Y bersamaan dengan 100. So isi kat sini 100. Tengok kat skala ada tak nombor 100? Ada Ada nombor 100. Boleh plot. Okey, manakala untuk Y sama dengan 3/5X, kita akan pilih X. Sebab X ni ada sifir darab dengan nombor 5. Okey, so semestinya lah kita nak kosong. 3/5 darab kosong dapat kosong. Okey, satu lagi X ni awak boleh pilih apa-apa sifir 5. Contoh 20, 40, 60 semua ada sifir 5. So nak pilih berapa? Katakan pilih. Kalau 60 okey tak? Okey, cuba try. Kalau 60. Dapat 36, ikut tak sesuai. Macam kurang sesuai lah sebab bila 36 ni sebenarnya boleh plot lah pada kertas graf ni. Sebab dia boleh baca. Tapi kalau ada nombor lain yang lebih baik. Ambil 100 cikgu. 150. Okey, katakan awak minat, awak nak 100. X yang 100. So dapat berapa? 60. 60 ni lebih senang nak apa kita kata nak plot. Okey, so kita pun plot lah. Okey, bila awak plot, katakan tadi 0, 60, 40, 100. 0 dengan 60. 40 dengan 100. Nampak? 40 ni sebenarnya dekat dengan 0. So 40 dengan 100. Berapa tadi? 0, 60, 40, 100. 40 dengan 100. Okey, nampak graf awak ni kalau ikutkan awak ambil pembaris, graf awak ni pendek je. Tak sampai pun dekat garisan ni. Sebab tu kita galakkan ambil nombor jauh sikit. Katakan ambil 60 ke 80. Tapi tak kisah. Kalau awak tengok pattern dia, kena bucu, dia mesti akan kena bucu. So pastikan letak pembaris tu betul-betul kena bucu. Sebab yang ni ada banyak versi. Nanti ada pelajar, dia pergi sini, lepas tu dia naik. Mula-mula kena bucu, lepas tu tak kena bucu. Pastikan pembaris awak panjang paling kurang 20 cm. 20 cm okey. Yang tak okey yang 15 cm yang selalu pelajar bawa tu.
Dia nak muatkan pencil box dia akan bawa yang 15 cm. Max sekali je awak pergi beli kat kedai. Dia dalam berapa ringgit tak tahulah. Tengoklah kalau tak ada beli kat koperasi. Kalau pergi Ninso tu ada je selalu RM2. Okay. So tadi dapat satu garis. Kemudian plotkan pula garisan yang kedua. So awak akan dapat garisannya seperti. Ikut tunjuk terus graf yang dah sedia lah. Graf sedia pun tak berapa nak jadi ni. Okay, ni cancel tu tak jadi ya. Kalau exam tak boleh lah cancel macam ni. Ini sebab nak cepat itu cikgu yang buat tu dia nak segera. Okay, so dapat dua graf. Kemudian macam mana boleh dapat kawasan ni sebagai kawasan akhir. Kawasan berlorek yang akhir. Baca simbol. Tadi simbol ni kurang. Simbol ni lebih besar. Okay, so simbol yang kurang. Lorek bawah. Simbol yang lebih besar. Lorek atas. Kawasan ni memang dah berlorek bawah tadi. Okay, so memang kawasan bertembung dia dekat sini. Okay, so itu adalah kawasan pertembungan soalan ni. Okay. Kemudian soalan dia mesti berkait lagi satu sebab dia nak cukupkan 10 markah. Okay, dia ada sebut graf yang dibina. So, mesti guna graf. So, sebenarnya pemeriksa tahu awak guna graf ke tak? Ada orang dia kira manual. Dia kira masuk kat dalam formula. Ada orang dia guna graf, kita nampak titik putus-putus. So, dia adalah kita punya tips dia, kita nampak putus-putus. Okay, pertama dia kata bilangan maksimum. Untuk kes ni, bilangan maksimum ni maksudnya bilangan paling banyak pekerja. Okay, so bilangan paling banyak pekerja mestilah berdasarkan graf. Okay, so cikgu tunjuk kat sini ada berapa titik So, 1, 2, 3, ada 4 titik. Okay, kemudian soalan dia kata pekerja asing. Dia tak kata pekerja tempatan. Pekerja asing tadi X ke Y? X. Okay, kalau paling ramai pekerja asing dekat kawasan berlorek. Kalau ikut memanglah sampai sini pun ada lagi bilangan pekerja asing. Tapi kita tak nak. Kita nak stop sampai kawasan berlorek je. Yang mana satu ni? Mestilah yang paling hujung. Inilah paling ramai pekerja asing. Kalau pekerja tempatan paling ramai yang ini. 60. Yang ni ke bawah ni tak sampai 60 ni. Okay, tapi kalau pekerja asing paling ramai adalah 100. So, jawapan awak hanya tulis kat sini 100 sahaja. Tak payahlah bilangan, tak payah buat ayat sangat lah Yang ni. Bilangan maksimum pekerja asing yang dapat diupah ialah 100. Tak perlu. Tulis 100 sahaja. Ataupun 100 orang pekerja asing. Okay, kalau yang melibatkan kewangan ataupun duit, tiba-tiba ada sebut pasal duit. Okay, sebab pekerja ni perlu dibayar. So, dia kata murah betul bayaran ni biasa awak kerja dekat ni dapat harga macam ni ke? Tak nak kerja lah awak kalau 15 hari. 15 ringgit. Tapi sebenarnya memang pekerja asing dibayar lebih murah ke mahal? Murah. Murah sebab tu kalau awak tengok kerajaan Malaysia, habis je PKP ni dia akan bawa masuk pekerja asing daripada Nepal, pada Bangladesh. Sebab apa? Bayaran dia murah. Lepas tu dia tak banyak songeh. Dia tak macam pekerja tempatan lah sebab pekerja tempatan dia tahu hak dia So, dia akan claim macam-macam. Tapi pekerja asing ni, tapi apa masalah dia kalau ramai sangat? Akan berlaku apa? Pengangguran. Pengangguran. Penduduk tempatan. Macam soalan BM lah. Okay. Ekonomi ke? Kes kecurian. Sebab bila gaji dia murah, dia ada risiko untuk mencuri lah. Mencuri, lepas tu berkahwin dengan dia ngorat-ngorat orang kita. Macam tu lah. Banyak lagi benda-benda lain yang boleh berlaku. So sebenarnya tak elok sangat ambil orang bukan orang pada negara luar melebihi. Takut nanti lama-lama melebihi rakyat tempatan. Macam itulah. Itu dari segi nationality lah. Okay, so sekarang tentang duit. Okay, so kita mesti bina satu term macam ni. Awak mesti pasangkan harga tu dengan duit. Okay, harga tu dengan pekerja. Kemudian dia nak jumlah maksimum. So kalau jumlah maksimum bermaksud kita nak 1K kat sini. Okay, cikgu ada sebut hari tu. K ni satu guna cara sifir, satu lagi guna bucu. Tadi cikgu dah tunjuk ada 4 bucu kan? Okay, ada 4 bucu kat sini. Bucu mana yang awak jangka maksimum? Boleh tak awak kata bucu yang cikgu tanda right ni? Tak boleh. Confirm tak, so tak payah kira.
Yang ini ada risiko juga maksimum yang ini pun macam confirm sebab nombor dia lebih besar. Tapi kita kena juga check yang ni sepatutnya. Okay, in case katalah yang ini, sekejap. Okay, katakan yang ini cikgu, okay nanti masa awak exam awak ambil dia pembaris. Awak ambil titik ni boleh tak dibaca sekejap mata kena fokus sikit. Sini. Okay, kat sini boleh tak baca dengan bilangan orang? Ni 40, ni 60, maksudnya ni 50, kat sini 50. So ni 50 berapa? 51. 52. 52 kan sebab kotak yang pertama. Oh, 52 ni boleh tak dikata 52 orang? Boleh kan? Sebab dia boleh. bukan point. Kalau orang tak boleh perpuluhan. Okay, so 52 boleh baca. So kat sini koordinat dia 52 dengan, kalau ikut sini, kalau ikut kena, kalau betul dia kena kat sini, 108. 18. 108 kan? 8. Sebab kalau 18 dah kat atas ni kan? Okay, 108. Okay, so 52, 108. Yang bawah ni 100 dengan 60. Okay, mana yang bila kita ganti, kita akan dapat value yang lebih banyak. Okay, so kita boleh cuba. Jadi kita panggil kaedah cuba jaya. Okay, mula-mula dia ganti 160. Okay, kata, sekejap 160, 52, 108. Okay, kalau ini dia bagi 52 yang cikgu dapat tadi tu. Dia bagi 50 dengan 100. Okay, mungkin bacaan kat sini tak tepat ke? Cikgu tak pasti Okay. Katakanlah dia dah ambil 50 dengan 100. Okay, sebab graf ni bukan graf yang dilukis kat depan mata ni. Takut dia lain sikit. Okay, kalau 50 dengan 100, bila kita ganti dapat RM3,750. Kita boleh untung. Ataupun harga yang kita kena bayar maksimum. Okay, tapi kalau awak gantikan dengan berapa tadi lagi satu? 100 dengan 60. Dapat berapa? 3,300. Okey, ganti 15 darab 100 tambah 30 darab 60 dapat 3,300. Okey, nampak? Jangkaan kita meleset. Kita nampak tadi 100 dengan 60 ni lagi besar. Tadi awak nampak 100 dengan 60 ni macam besar 100 ni. Tapi bila awak ganti rupanya baru 3,300. Berbanding dengan koordinat 50, 100, bila awak ganti dapat 3,700. So mestilah yang lebih banyak yang ni. So awak kena potong jawapan ni. Okey, cara dia memang potong. Sama ada potong sampai pemeriksa tak nampak langsung. Iaitu tulis dengan pensel dulu. Potong tu maksudnya padam. Ataupun kalau awak dah tertulis dengan pen, padam. Apa yang dipadam ni kita kira, kita akan tulis kat situ bin cancel. Maksudnya tak dibaca lah. Awak cancel memang walaupun betul pun kita tak akan baca. Kita tak akan tolong padamkan, tak ada So apa yang dipadam dikira cancel. So kita terimalah jawapan ni. Okay, so jawapan ni biasanya ada 3 markah. Formula ni 1, ganti 1 dan jawapan akhir 1. So besar markah dia. Okay, so tadi ada soalan B Tadi ada soalan B cikgu tak perasan. Cikgu nak tengok soalan ni sebenarnya. Okay, sekejap Okay, so kita, Allah, sekejapnya masa. Itulah. Tapi awak boleh lajak je kan sekejap. Tak apa. Sebab awak ada sampai pukul 3-4 pagi lagi nak study kan. Okay. Anak cikgu tu lah duk menangis sikit kat luar tu. Okay, so katakan kita pun tak boleh jangka lah. Kata tahun ni nak keluar graf apa, sin ke, cos ke, tangent. So kalau awak mahir semua konsep graf, bagilah graf apa pun, mesti awak tak ada problem lah nak lukis. Okay, contohnya kat sini, first kali tengok soalan, tengok juga julat. Kalau julat dia pi, maksudnya awak nak separuh je. Separuh daripada graf keseluruhan. Okay, lepas tu dia ada perkataan seterusnya. Maksudnya lepas tu kena buat lagi satu kerja tambahan. Okay, so untuk graf ni cikgu kena pindahkan soalan ni kejap Okay, so 3 cos 2x tambah 2. Okay,
3 cos 2x tambah 2. Okay. Okay, jadi word cikgu ni macam ada problem lah. Okay, so dia punya, berapa dia punya cycle? Kitaran dia berapa? 4 Dia je. kata 2x. Maksudnya 2 kali pusingan. Okay, pusingan dia kena pusing 2 kali. Apa kena lah dengan word ni? Sekejap ya. Okay, nak conteng kat sini dia tak muat. Okay, macam ni. So, mula-mula 3 cos 2x. So, biasanya walaupun dia ada tambah 2, kita akan padam dulu. Mata kita akan tengok yang ini dulu. Okay, kat sini dia ada 2 darab 4. Sifir 4 cikgu pakai. Kalau pergi tuition, dia guna sifir lain pula. Awak ikut mana yang awak boleh hafal lah. Okay, kemudian yang ini 3 dengan negatif 3. Maksudnya tinggi dia atas 3, bawah negatif 3. Okay, lepas tu bila awak tambah apa-apa yang kat sini kita panggil shifted. Sini kita kata dia ada yang shifted. Maksudnya sama ada dia tambah ke atas atau tolak ke bawah. Okay, automatik 3 ni akan tambah 2. Dia akan jadi, ketinggian dia dah jadi 5. Manakala negatif 3 pun kalau tambah 2, ketinggian dia stop dekat negatif 1. Okay, so nak lukis dia, awak mesti guna pembaris. Yang ni mesti guna pembaris. Cikgu kat PDF ni tak ada pembaris ni. Kalau kat Word ada. Okay, so cikgu kata tadi senggat 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kena ingat 8 yang awak dapat tu sampai 2 pi. Soalan sebenarnya nak sampai mana tadi? Nak sampai pi je. So kita akan stop sampai sini je. Tapi nak lukis semua boleh tapi lepas tu padam lah. Okay. So kita kata tadi kita punya ketinggian ada nombor 5. So awak spacekan untuk nombor 5. So cikgu disebabkan 3 ni nombor ganjil. Kita ada space juga lah 1, 2, 3, 4, 5. Yang bawah ada negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okay, graf cos mula dengan nombor. So patutnya mula dengan nombor 3 lah. Okay, ni 3, ni negatif 3. Okay. So cikgu akan buat dia secara berselang-seli. Dia tak boleh start dengan kosong. Dia mesti start dengan 3. So kat sini. Ini cikgu bukan lukis graf yang sebenar. Ini baru graf yang 3 cos tu. Belum tambah 2. Okay, setiap satu ni selang-seli. Okay, kalau ikutkan graf dia mesti macam ni. Lepas tu macam ni. Ini adalah graf cos. Dan bila awak pusing lagi sekali, dia jadi 2 kali rotate. Okay. So, kita kata tadi tambah 2. So, setiap number mesti tambah 2. So, awak kena tambah nombor tadi 5. Negatif 1. So, 3 tadi kat sini. Tambah 2 jadi 5. Okay, kosong. Tambah 2 jadi 2. Okay, so nombor 2 ni kena wujudkan lah. Okay, negatif 3 tambah 2 jadi negatif 1. Okay, so ni dah akan berlaku ulangan. Dia akan ulang je ni. Awak nak pangkah pun tak ada masalah. Ini sebab cikgu nak bezakan pangkah dengan ni. Okay, so mana graf yang nak dilukis? Graf yang color orange. Siapa yang lukis macam ni, salah. Yang ni maksudnya dia nampak starting point awak ni macam ni, salah. Okay, starting dia mesti graf cos. Graf cos starting dia mesti macam ni. Okay, lepas tu mesti kuadratik macam ni. Lepas tu lengkung balik, kuadratik balik sampai sini sepatutnya dan seterusnya. Tapi awak dah kata awak nak stop sampai, awak kata awak nak stop sampai pi. Nak stop sampai pi. So yang lain ni sebenarnya dah boleh padam lah. Ni kalau cikgu padam, dia terpadam semua dia akan terpadam semua. So ni dah boleh padam. Siapa yang boleh planning, dia boleh plan lah. Maksudnya dia dah tahu dah dia nak buat sampai mana. Okay, disebabkan graf ni dia stop sampai pi, awak kena bagi nama ni, takkanlah nak biar kosong.
So separuh daripada pi ialah pi per 2. Macam mana yang separuh lagi ni? Pi per berapa? 4. Sebab graf ni potong 4. Awak tengok macam mana cikgu kata potong 4. Daripada sini pi. Lepas tu ada 1, 2, 3, 4. Sini 1, 2, 3, 4. So pecahan dia per 4. So sini 1 per 4, 2 per 4, 3 per 4. Dan yang last kali ni 4 per 4. Okay, so dah berjaya settle graf ni. Bagilah nama sikit. So ni Y, ni X. Okay, kemudian dia follow dengan question seterusnya. Yang ni. Ni dah lama tak buat ni. Okay ni So 3X cos 2X. 3X cos 2X. Apa dia? Tak tahu tu. Sama dengan pi tolak 2X. Sama dengan, kalau cikgu salah tulis, bagi tahu. Okey. Awak kena ingat graf awak ni tadi nama dia apa? Awak kena bagi graf ni nama dia sama. At least sama sikit dengan macam ni. Sini tadi nama dia Y sama dengan 3 cos 2X tambah 2. Okey, ada nampak apa-apa yang sama? Contoh 3 Cos lagi. 2x. Cos 2X. Yang tak ada ialah tambah 2. So tak apa, tu kemudian. Yang tak nak sekarang X. X tak nak. Okey, X ni sebenarnya kita tak nak. Tapi tak bolehlah potong macam ni. Kalau tak nak, pindah ke kanan. So kat sini biarkan tinggal 3 cos 2X. Kat sini jadilah pi tolak 2X. Setiap satu ambil X. Ambil X. Okey, kalau awak kecilkan, yang ni akan mati. So ni akan tinggal 3 cos 2X sama dengan pi per X tolak 2. Okey, sekarang boleh tak cikgu bagi nama ni Y? Tak boleh. Tak boleh sebab Y awak tadi sepatutnya ada tambah 2. So tak ada masalah. Kalau ada tambah atau tolak, awak tambah sendiri je. Awak buat je tambah tu. So awak buat je sini nak tambah 2, sini pun nak tambah 2. So dia akan jadi 3 cos 2X tambah 2. Sebelah kanan pun dah automatik jadi pi per X. Negatif 2 tambah 2, kosong. Habis. Okay, so inilah nama kita Y sama dengan pi. Sehingga awak berjaya tulis Y. Tulis Y. Jangan tak tulis Y, kena tulis. Kalau awak tulis 3 cos 2X ni, kita tak tahu awak maksudkan Y ke belum. Okay. Kalaulah dapat ini, ni dia punya ni kena ingat. Kalau X di bawah, awak mesti buat jadual 3 kotak. Ni X, ni Y, mesti ada 3 kotak. 3 kotak. Kalau X tu kat atas, boleh buat graf 2 kotak saja. Macam kita buat pengatur caraan tu. Okey, sekarang graf ni kita nak buat 3 kotak. Okey, macam mana awak nak kira ni? Okey, sebab awak tadi ingat paksi X awak ada 1/4 pi, pi, 3/4 pi dan pi. Okey, so agak-agak kosong boleh tak ambil? Tak boleh ke? Okey, sebab nanti awak ingat kalau pi bahagi kosong. Kena ingatlah kalau pi bahagi kosong, boleh ke pi bahagi kosong? Tak boleh ke? Tak boleh bawah kosong. So kosong ni tak boleh. Haram Okey. So ambil lain-lain. Tak ada pilihan lah. Yang ada pilihan mungkin nak ambil apa? Katakan nak ambil pi per 4. Nak ambil pi. Dah tak ada pilihan dah. Sikit je pilihan yang ada. Okey. So boleh ambil yang ni. Okey, 1/4. Pi per 2 nak ambil pun boleh. Ikutlah awak nak ambil mana. So bila awak kira, kemungkinan dapat perpuluhan lah. Contoh dia nak kira ni. Sebenarnya kira ni kita galakkan tak guna kalkulator. Sebab kalau guna kalkulator kemungkinan takut awak salah tekan. Okey, sekejap. Kalau tak guna kalkulator, cara kira dia ialah pi bahagi X kita ialah pi per 4. Macam mana tu nak kira? Pi dengan pi ni mati. 4 ni naik atas. Tinggallah 4. Okey, kalau pi bahagi pi, takkan nak tulis. Pi bahagi pi, 1. Kalau pi bahagi 3/4, cikgu letak 3 kat sini. Dia akan jadi 4/3. 4/3 ni sepatutnya 1 point berapa?
Macam ni kan? Okay. 1.33. Okay, so plotkan dekat graf kita tadi. Sebenarnya kita nak plot tu tak payah plot betul-betul sangat pun tak apalah, sebabnya nombor yang memang confirm 1 dengan 4 ni bolehlah plot yang point tu Sebab kita bukan guna kertas graf. Okay, kalau dia pi per 4 tadi dapat 4. Okay, contoh pi per 4 dapat 4. So sini nombor 4. Okay, so sini. Biasanya dia takkan sentuh Okay, so kat sini. Kemudian tadi kalau pi dapat berapa? Dapat 1. Pi dapat 1. Kalau awak ambil 1 saja, 2 saja macam ni. Kalau ambil 2 je, mestilah awak buat garis lurus. Sebab tu cikgu kata kena ambil 3. Sebab dia bukan garis lurus. Kalau 3 per 4 pi tadi dapat 1 point something. So 1 point something tu mungkin dekat sini. Okay, so dia tak boleh jadi garis lurus. Dia mesti jadi bentuk salingan. Reciprocal tu yang awak belajar dalam maths. Okay, salingan ni tak cantik sangat. Okay, kejap. Salingan tu graf yang okay, graf salingan. Graf salingan, graf ni lah yang awak belajar macam ni tu. Okay, ni graf salingan. Ni kan Y sama dengan 1 per X. X kat bawah. Okay, so dia akan dapat lengkung. Okay, so settle kat situ. Ada tak dia tanya nak bilangan penyelesaian? Tentukan bilangan penyelesaian. So ada berapa bilangan penyelesaian? 1. Okay, 1 sahaja. So dia touch 1 titik. So awak cakap ada bilangan penyelesaian sama dengan 1. Siapa yang buat 1 sahaja, tak ada siapa nak baca jawapan awak Okay, awak mesti takrifkan apa yang awak tulis ni. 1 ni apa? Kalau tulis sama dengan 1 pun tak dibaca. Kita tak tahu awak tengah cerita apa. Mungkin awak tengah cerita benda lain. So awak kena cakap bilangan penyelesaian, number of solution equal 1 ataupun is 1. Okay, macam tu. Okay. Settle. Sikit lagi cikgu nak ambil satu ni kejap. Boleh kau. Tapi tak tahulah apa dah jadi dengan word ni So cikgu stop sharing dulu kejap. Apa macam rosak pun. Okay, sementara tu ada soalan tak? Nak Tak bagi ada. tahu. Okay, awak nanti pada hari exam, cikgu beritahu awal lah, takut esok kau tak sempat buat taklimat ke. Okay, awak kena stay lah. Kita nak awak stay. Sebab awak exam paper 1, 8 hingga 10. Lepas tu, awak exam paper 2, 2.5 ke 2? 2.5 ke? Biasanya sekarang ni macam dia buat 2.5 sebab dia nak bagi, sebab azan lambat so dia buat jadi lambat sikit. Biasa exam kedua. So bila 2.5 sampai 5 lah. Okay, so gap yang ada tu setakat perbincangan dengan bahagian peperiksaan, awak akan ditempatkan di surau. Maksudnya selepas habis paper 1, awak pergi makan dulu. Kira macam sarapan lah, makan. Lepas tu pergi ke surau. Untuk ni lah sama ada belajar sendiri ataupun belajar dengan guru yang ada lah nanti Baik. So, lepas tu 12.30 awak akan pergi ke kantin untuk ambil makanan percuma tu lah yang disediakan tu. Untunglah ada makanan percuma Ada sponsor kan? Mak ayah sponsor. Alhamdulillah. Rezeki tahun ni makanan mewah. Kalau tidak orang bagi roti, biskut. Sampai ke awak dapat macam itu. Rezeki lah. Okay. Macam tak boleh buka pula benda ni Sakit hati. Aduh lah. Awak nampak, tak nampak skrin cikgu kan? Cikgu tak share. Tak ada cikgu. Yelah tak sebab cikgu memang nak sorok pun. Tapi itulah tak boleh buka pula. Kenapa lah? Tak kasih tengok kot. Takut soalan peksa. Alah. Tak dia macam word saya ni tak boleh nak. Sekejap. Sebab cikgu tengok tadi soalan tu macam menarik sikit lah.
Okay, sekejap dah 10 suku lah. Awak study sampai pukul apa ni selalu? Pukul 2 ke? 11.30 naik lah. Tak ada ego. Oh, Malam tu dia. ikut kemampuan lah. Ada yang mampu, boleh dah lebih sikit. Tapi esok janganlah. Esok dah last. Dia kalau study terlebih, kadang dia pening kan dia macam nak jawab soalan tu. Okay, so ni. Okay. Oh, cikgu tak share lagi. Okay, kejap. Okay, so tengok 1-2 soalan lah sekejap. Sementara ada kesempatan ni. Okay, tapi siapa yang rasa dia ada hal lain nak left pun cikgu tak marah lah. Boleh je left. Okay, so kita tengok yang ni. Nampak kan? Nampak. Okay, so Nampak, ni Ibu. adalah beberapa soalan yang sebenarnya itulah yang panjang-panjang ni sikit. Okay, kejap. Okay, sebenarnya cikgu nak tengok sikit penyempurnaan kuasa 2. Completing the square. Sebab ni pun macam dah lama dah tinggal ni. Okay, so untuk completing the square, so dia kata awak tengok dulu persamaan yang diberi. Persamaan dia ni macam nampak dah x square tu okey ke ataupun kena bahagi lagi? Dia, Kena bahagi. awak kena ingat syarat pertama untuk penyempurnaan kuasa 2. Syarat pertama adalah yang ini mestilah positif 1. Adakah dah memenuhi syarat tu? Okey dah tu. Dah. Kalau dah okey maksudnya dah tak perlu bahagi dengan sifir lah. Okay, so kalau dia kata dengan menggunakan kaedah ni, awak tak bolehlah guna kaedah rumus, pemfaktoran tak boleh. Okay, so cari 2 nilai K. Maksudnya mesti ada 2 value. So mula-mula kita buat apa? Y sama dengan X square plus 2K X. Okay, ni langkah pertama. Lepas tu mesti sambung dengan tambah bracket per 2 kuasa 2 tolak bracket per 2 kuasa 2. Ni benda asing yang awak masukkan dalam formula. Okay, mesti buat macam ni tapak dia. So sekarang A awak tadi sepatutnya awak dah ada maklumat. A1. Okay, A awak 1. B awak 2K. C 3K. So yang nak masuk kat dalam formula ni siapa? A, B. B ke C? Kena ingatlah formula dia B. Okay, so masuk kat sini 2K. Kalau pandai buat tapak ni tak ada masalah. Okay, next step dia ialah yang ini dengan yang dalam ni duduk dalam satu bracket. So dia kena duduk bersama dengan kuasa 2. So sini X. Kat sini dalam ni positif. Okay, so tambah 2 ni dah boleh mati kan? Tinggal 1. Okay, so 1K. Y jangan lupa. Lepas tu yang hujung ni memanglah tak boleh selesai. Sebab ni ada K kuasa 2. Salin balik, potong-potong 2 ni. Tinggallah K kuasa 2 tambah 3K. Okay, disebabkan tak dapat jawapan. Sebab tu soalannya dia kata kita tak boleh nak dapat K ni. So dia akan bagi satu maklumat lain. Minimum value dia 2. Okay, dekat sini ada 2 maklumat. Dekat sini ada 2 maklumat. Yang pertama, koordinat. Koordinat X dengan koordinat Y. Koordinat ni koordinat titik minimum. Graf awak senyum sebab X square positif. Koordinat dia adalah negatif K. Kalau sini positif, koordinat dia negatif. Kemudian yang sini semua sama. Koordinat ni kita kata titik minimum. Okey, kalau titik ni minimum, maka kita akan ada nilai minimum. Okey, apa nilai minimum kita? Nilai itu maksudnya sama dengan. 2. Okey, dia dah bagi 2. Tapi kalau kita tak nak 2, kita ambil daripada sini. Ini adalah nilai minimum. Okey, dalam masa yang sama dia kata 2. Okey, so agak-agak boleh selesai tak? Boleh. Okey, so dia akan jadi K kuasa 2 tolak 3K. Ni semua ni cikgu pindah ke sana Tambah 2 sama dengan 0. 2 tu tak pindah sebab dia memang kat sebelah kanan. Okey, cuma cikgu dah susun lah ni. Okey, kalau dapat macam ni, awak punya pemfaktoran ialah boleh buat laju je lah ni. K tolak 2, K tolak 1. So K kita berapa?
2. 2, 1. Okay, kita lagi 1. Okay, itu satu trik dia. Yang kedua, cari titik minimum, minimum graph jika K sama dengan, K kurang 2. Okay, kalau K kita kurang 2. Okay, macam mana? Dia kata titik minimum. Tadi awak kata K, okay, kejap. Cari. Okay, so cari titik minimum kalau K kita kurang 2. Okay, so berapa koordinat kita? Kalau K kita kurang 2, kita nak ambil yang mana? 1. Tak bolehlah ambil 2. So, kenalah pilih 1 saja sebagai jawapan. So, bila K kita 1, ni soalan B, maka koordinat minimum kita ganti dekat yang cikgu dah tulis ni. Sekejap. Ganti yang kat cikgu dah takrifkan mula-mula sekali ni. Yang ni. Ganti kat sini. So, penggantian dia akan jadi negatif 1, negatif 1 kuasa 2. Okey, tambah 3 darab negatif 1. Okey, so jawapan dia jadi berapa? Negatif 1, Negatif 3. 1 tolak negatif 3. Negatif 2 kan? Pendarab lagi tu. Oh ya, tolak. Sekejap Okey, 1. Okey, sekejap. Ada salah kira tak? Negatif 1. Okey, tadi kita punya tu kalau X K1. K1 so X tambah 1. Okey. Kenapa ni negatif Aduh. Tapi sama ke? Sekejap. Okey, ni negatif sebab negatif K. Kejap jaga salin dulu koordinat. Dia macam so ni negatif, K awak memang 1. Okey, lepas tu negatif ni memang dah wujud. Lepas tu K kita tadi 1. Okey, lepas tu tambah 3, K kita pun 1. Macam ni kiraan dia. So berapa kat situ? 4 cikgu. Negatif 1. 2 kan? Ni kena hati-hati. Sebab negatif ni tak perlu bracket. Kalau dia bracket, dia akan duduk awal-awal lagi dalam bracket macam ni. Dia beza sikit kalau negatif tu tak ada bracket dengan negatif ada bracket. Kalau negatif tu tak ada bracket, maksudnya 1 ni kuasa 2, dah dapat jawapan negatif. So jadi negatif 1. Tapi kalau negatif 1 yang duduk dalam bracket, dia akan jadi positif 1. Tu beza sikit lah cara tulis tu Sebab cara tulis daripada awal memang negatif tu tak ada bracket. So dia memang akan dapat negatif 1 tambah 3. So jadi 2. Okay, so koordinat dia adalah negatif 1 dengan 2. Okay, so ni satu lagi yang berkaitan dengan fungsi. Okay, ada 4 jenis fungsi. Awak tengok mata awak nampak 1 F, 1 H, 1 G, 1 K. Yang mana dia kata ada inverse function, songsang. Okay, so cikgu ada bagi nota itu fungsi. Kalau fungsi, macam mana awak nak kata dia ada songsang? Awak nak buat ujian apa? Garis mana satu? Cancang. Mencancang ke mengufuk? Mengufuk. Okay, ingat sekarang. Kalau mencancang untuk buktikan fungsi. Okay, graf tu fungsi ke tak ada? Okay, kalau dia fungsi, dia mesti sentuh 1 saja. Tapi kalau nak kata dia buktikan songsang, songsang ada ke tak ada songsang, awak kena buat garis mengufuk. Kalau sentuh 1, dia songsang. Kalau sentuh 2 tempat, bukan tidak mempunyai songsangan. Okay, so kita kena buat garis lurus lah. Garis macam ni lah. Okay, buat macam ni. Okay, sentuh 1. Buat macam ni, sentuh 2. Macam ni, sentuh lagi banyak ni. 3, 4. Okay, kalau macam ni, sentuh 1. Okay, so soalan dia, tentukan graf mana yang ada songsang. So, awak kena jawab. Graf mana yang ada songsang kat situ? F, 2 sama dengan FX. X dan
Satu lagi. Yang mana Sama dengan HX. Okay, fx dan gx. Hx. Okay. Okay, fx dan hx. Dan menjawablah, tentukan graf. Okay, so berikan alasan. Okay. Menyentuh satu titik. Ujian garis mengufuk sentuh ataupun menyentuh satu titik sahaja. Ataupun sebenarnya apa maksud satu titik sahaja? Dia mempunyai satu image. Image, bukan objek. Kalau kalau graf tu mempunyai satu image sahaja, okay, so dia adalah graf untuk fungsi songsang. Okay, kejap. Allah Akbar. Okay. Okay. Okay, last lah ni last. Lepas tu cikgu rasa awak mungkin ada nak ambil masa sendirilah. Esok sepatutnya cikgu akan buat pagi sahaja. So petang malam awak spend masa untuk study sendirilah. Setakat ni macam lebih kurang tadi lah kan cikgu inform balik sebab cikgu kena deal dengan PDPR cikgu punya kelas. Esok last lah. So lepas tu merdeka lah. Bukanlah merdeka. Cikgu lah merdeka. Awak belum. Cikgu yang merdeka, awak belum lagi. Yang kelas hall tu. Merdeka cikgu. Kena repeat paper. Macam ni. Awak akan merasai nikmat dia tu. Lepas habis je paper yang terakhir lah. Tak ada nikmat ke? Tak ada nikmat. Oi, jangan. Cikgu kena Dia ambil repeat ulangan paper. tu. Rindu cikgu. Siapa? Awak dah 18 tahun dah. Besar lah. Okay, so soalan ni kalau awak perasan, dia biasanya soalan macam ni. Kalau kita nampak diberi, mestilah soalan dia cari apa. Sepatutnya kalau tak tengok lagi soalan. Soalan mesti suruh cari fx ke gx. Cari G. Mesti suruh cari G sebab kat sini tak ada G, kat sini ada G. Okay, tapi dia tukar sikit bentuk soalan, dia tak pakai gx, dia pakai gm. Sama dengan n. Berapa? Habis dah ni. Okay, lepas dia bagi macam ni, nanti dia kata dia nak pula ungkapkan express. Yang dia nak express ialah M. So awak janganlah kata dah tak boleh buat. Awak kena reka sendiri soalan awak. Soalan sebenarnya nak GX je. Nanti dapat je fungsi tu, huruf X tukar jadi huruf M. So awak mesti boleh dapat kira. Okay. Okay, so sekarang macam ni. Kalau awak ada FGX, okay, niat di hati nak dapatkan GX, so awak mesti bahagi dengan F. Kalau nak bahagi dengan F, maksudnya matilah F ni. Tapi dalam sistem fungsi, kita tak katalah kita bahagi F. Okay, tapi untuk tunjukkan kenapa bahagi F tu boleh dapat fungsi, ini sebenarnya samalah dengan macam ni. F, ni FG yang ada. F yang ini cikgu kalau naikkan dia ke atas, dia jadi F songsang. Okay, ataupun boleh je tulis macam ni. FG, F songsang. So, mana satu penulisan yang lebih sesuai? Yang first ke yang second? Yang first. Yang first. Mesti dia duduk dekat-dekat huruf ni. Kalau duduk jauh-jauh ni susah nanti sikit. Susah nak buat. Okay, so awak pilih yang ini. F songsang FG. Okay, so kat sini ada F songsang. Pernah tak kita cari F songsang? Tak Belum. pernah. Okay, so kita pun carilah F songsang. Okay, untuk dapatkan F songsang untuk soalan yang ringkas tu. Sebab kalau ada X tambah 4 sama dengan Y. Sepatut boleh congak je lah ni. So X kita adalah Y tolak 4. X ni sebenarnya adalah apa yang kita nak songsang. Y ni kena tukar jadi X. Okay, so sini adalah X tolak 4. Okay, so sekarang dah boleh start awak punya ni cerita awak. Okay, GX ialah F songsang FG. Okay, F songsang bagi fungsi gubahan yang telah diberi. Yang telah diberi ni. Dia dah bagi dah. Okay, masukkan kat sini. 5 tolak 3 X. Okay, sebab dia dah bagi, awak masukkan. Lepas tu awak kan dah ada dah fungsi songsangan tu ada huruf X. So benda ni sebenarnya adalah huruf X yang kita nak masukkan dalam
huruf X tu. So benda ni masuk kat sini, dia akan jadi tolak 4. Okay, X tolak 4. So siapa X kita? 5 tolak 3 X. Maka awak akan dapat fungsi GX kita 5 tolak 3X tolak 4 jadilah 1 tolak 3X. Yang last ni tolong tulis fungsi dia. GX. Okay. Okay, cikgu rasa tak apalah, stop dulu sampai situ. Kalau awak pergi tengok, awak tengok ada lagi soalan. Ada lagi. Semua ni macam tak tahu. Memanglah awak akan rasa semua macam nak tahu. Ni nak tahu. Lepas tu ni nak tahu. Banyak benda yang kita nak tahu. So bila banyak sangat nanti awak serabut. Awak sendiri tahu awak dah cover mana, belum cover mana. Cuma cikgu tambah-tambah yang mana. Kena ingat-ingat balik lah. Takut ada konsep So besok macam biasalah masa awak baca bangun subuh tu tengok handphone. Cikgu akan beritahu pukul berapa. Baik. Okay. Esok cikgu akan beritahu lah apa maksudnya benda-benda terakhir yang awak kena buat. Contohnya berapa desimal. Cikgu akan refresh balik yang tu Okay, itu saja untuk hari ni. Selamat sambung study. Selamat malam. Okay. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Cikgu. Okay, Terima kasih. suara mengantuk. Terima kasih cikgu. Okay, bye-bye. Sama-sama. Cikgu.